Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Disember 2022 bersama dengan saya Nusyaha Mama Amin. Baik, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai Menteri Kabinet yang akan bersama-sama dengannya mentadbir kerajaan perpaduan. Pengumuman itu dibuat selepas senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Negara awal pagi tadi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook atau Anthony Loke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Ko Meng. Menteri Pertahanan Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Baik, dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapannya di Tambun Perak hari ini menyarankan semua parti politik untuk bekerjasama menyokong kerajaan yang baru ditubuhkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Kenduri Rakyat di Taman Jati Tambun petang tadi. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, ahli politik boleh memilih sama ada untuk terus bercakaran sesama sendiri yang menyebabkan rakyat menderita atau bersatu sebagai satu pasukan. Dan saudara, saya harap terus bagi kerjasama. Banyak teguran seperti mana disebut oleh Datuk Seri Saharani tadi,
terhadap inisiatif ini, tapi saudara tanya, apa pilihan kita? Kita boleh pilih untuk terus bertempur dan rakyat derita. Atau kita pilih untuk bekerjasama sebagai satu pasukan untuk jamin masa depan Malaysia yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Anwar berada di Perak untuk beberapa siri program termasuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta. Ia sempena kepulangan kali pertama ahli Parlimen Tambun itu ke kawasannya selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu. Beliau kemudian bertemu pengundi di Tambun untuk mengucapkan terima kasih susulan kemenangannya di kerusi itu pada PRU ke-15. Berita seterusnya. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menegaskan bahawa mendapat jawatan kabinet adalah soal kedua berbanding memastikan masa depan Malaysia tidak dicuri. Lim menjawab spekulasi mengenai kemungkinan dia tidak dilantik sebagai Menteri Kabinet di bawah kerajaan Anwar Ibrahim. Tegas Guan Eng, spekulasi yang tersebar mengatakan beliau tidak tersenarai sebagai Menteri Kabinet juga tidak perlu menjadi keutamaan semua ketika ini. Dalam kenyataan di Facebooknya hari ini, Lim berkata, dia bersedia berkhidmat dalam apa jua kapasiti dalam kerajaan perpaduan. Lim yang berkhidmat dalam Kabinet PH sebelum ini sedang berdepan dengan perbicaraan mahkamah. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, bekas Menteri Kewangan itu berdepan soalan sama ada dirinya bersama wakil rakyat yang sedang menghadapi perbicaraan mahkamah akan menganggotai Jemaah Menteri. Ahli Parlimen Bagan itu mengulangi bahawa Pakatan Harapan berhak berada dalam kerajaan persekutuan selepas memenangi kerusi dan undi terbanyak pada PRU 15. Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong selama hampir sejam pagi tadi bagi mengemukakan cadangan barisan jemaah menterinya. Saifuddin Abdullah mendakwa Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail tidak menjelaskan fakta sebenar di sebalik proses rundingan di antara PN dan BN baru-baru ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program kempen PN di Taman Masuhri, Padang Serai malam tadi. Menurut pengerusi PN Pahang itu, rundingan di antara Wan Rosdi yang mewakili BN dan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mewakili PN melibatkan 3 pusingan. Tambah bekas Menteri Luar itu lagi, tindakan yang diambil PN itu menunjukkan mereka benar-benar bertolak ansur asalkan bukan PH yang membentuk kerajaan negeri di Pahang. Anggota Parlimen Indera Mahkota itu berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Wan Rosdi. Wan Rosdi sebelum ini mendakwa rundingan di antara BN dan PN untuk menubuhkan kerajaan gagal kerana sikap pimpinan PN yang dilihat terlalu mementingkan jawatan. Wan Rosdi juga memuji PH Pahang bahawa mereka menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama tanpa syarat kepada BN Pahang bagi membentuk kerajaan negeri. Sementara itu, Saifuddin turut melabelkan Wan Rosdi sebagai bersikap sombong selepas hanya menawarkan 1 jawatan esko kepada PN, sebaliknya 2 kepada PH. Kita ke berita seterusnya. Spekulasi mula bertiup kencang mengenai kedudukan calon Barisan Nasional Sisi Waraj yang dalam usaha menguasai kerusi Parlimen Padang Serai, Kedah. Sumber mendakwa pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi sudah mencapai kata sepakat untuk mencari kompromi dalam isu tersebut. BN kata sumber terbabit sudah memutuskan untuk menyokong calon PH Muhammad Sofi Razak yang berdepan dengan calon PN Azman Nasruddin dan calon pejuang Hamzah Abdul Rahman dan calon bebas Sri Nanda Rao. Sebelum ini, calon warisan Muhammad Bakri Hashim sudah mengumumkan untuk menarik diri daripada persaingan dalam pilihan raya kecil tersebut. Seperti BN, warisan kini adalah sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan Pimpinan Anwar. Sementara itu, seorang ahli MIC Kedah yang enggan namanya didedahkan memuji keputusan BN untuk menarik diri daripada pilihan raya kecil tersebut. Dia juga menganggap ia adalah langkah bijak yang akan meningkatkan peluang calon PH sekaligus mengukuhkan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, pemimpin MRC tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen.
Untuk rekod pada 29 November lalu, PH mengumumkan penarikan diri calonnya untuk PRK Tioman bagi memberi laluan kepada calon BN yang bertanding di situ. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.